cikgu akan record masa cikgu tengah belajar. Yelah. Cikgu punya tugas tu, bukan saya. Yelah, cikgu mentionkan pada kamu, cikgu akan recordkan masa belajar. Jadi kamu kena remind lah. Nampak? See? Ayuk, tak tahu. Ayuk. Kenapa saya? Dah kau yang nak cakap. Mana tu? Okay. Cikgu, udahlah saya masuk lambat. It's okay. It's okay. Tak apa. Okay, Aimi Zara, it's okay. Baik. So, Ibnu Khaldun ini ya. Okay, berkaitan dengan sudut pandangan Islam. Baik. Kemudian kita tengok sudut pandangan Barat pula. Pandangan Barat pula, dalam tradisi Barat, okey, tamadun tu ialah okey civilization. Daripada sudut pandangan Barat, Westerners, digunakan bagi menggambarkan tahap sesuatu masyarakat atau budaya yang kompleks. Lazimnya masyarakat bertamadun, macam mana orang Barat ukur? Orang Barat diukur, okey, masyarakat bertamadun ini iaitu diukur melalui apa tahu? Pencapaian ilmu dan teknologi. Knowledge dia tinggi, teknologinya tinggi, ekonomi dia tinggi, struktur politik pun bagus. Okey, kemudian kawasan kemasyarakatan dan pertempatan di kawasan perbandaran juga bagus. Itulah civilization ataupun tamadun. Jadi masyarakat bandar, bagi masyarakat barat, tamadun ini dikaitkan dengan pembangunan lahiriah sahaja. Terutamanya dalam bidang kebudayaan seperti kesenian, penulisan, undang-undang dan perbandaran. So Arnold J. Toynbee, salah seorang daripada sejarawan barat, menjelaskan tamadun sebagai suatu sistem masyarakat yang memperkasakan, yang memperkuatkan politik, ekonomi, sosial serta kesenian dan kebudayaan. Baik, kesimpulannya, sudut pandangan Barat kata apa? Tamadun itu adalah diukur daripada pencapaian lahiriah sahaja. Bangunan yang tinggi-tinggi, politik yang bagus, ekonomi yang cemerlang, kemudian teknologi yang terbaik, kemudian juga pertempatan yang canggih. Itulah dia tamadun. Bagaimana dengan lahiriah, dengan rohaniah? Rohaniah tak ada. Dari sudut pandangan Barat, rohaniah tak ada. Ini perbezaan yang kamu kena ingat. Kalau sudut pandangan Barat, pembangunan lahiriah semata-mata. Tetapi kalau sudut pandangan Islam, pembangunan lahiriah dan rohaniah. Itu barulah dikatakan sebagai tamadun. Jadi ini perbezaan yang kamu kena tahu supaya kamu jelas tentang konsep tamadun dari sudut pandangan Islam dan pandangan Barat. Apa perbezaan dia? Kesimpulannya, sudut pandangan Islam, kemajuan tamadun itu bermaksud pembangunan lahiriah dan pembangunan rohaniah. Tapi kalau sudut pandangan Barat, lahiriah sahaja, tiada rohaniah. Okey? Jelas Jelas Iskandar, Zarfan, Ryan? Jelas. Okey, baik. Lavinesh, Darwish, Hakimi jelas jadi itu yang cikgu nak cakap. Apa tadi? Apa? Okey. Iaitu tamadun dari sudut pandangan Islam iaitu pembangunan lahiriah dan rohaniah. Tapi kalau tamadun dari sudut pandangan Barat, hanya pembangunan lahiriah sahaja. Jadi itu yang cikgu nak supaya kamu boleh jelas. Ingat ramai orang cakap, cikgu macam mana nak ingat sejarah cikgu fakta banyak apa semua kan. Baik, salah satu teknik untuk kita boleh ingat sejarah ialah kita boleh kita ingat dan kita comparison, kita bandingkan dua fakta dan kita cari perbezaan dia. Macam tadi cikgu cakap kan, tamadun dari sudut pandangan Islam dan pandangan Barat. Okey, ada dua pandangan Islam dengan pandangan Barat. Apa perbezaan dia? Pandangan Islam menyebut tamadun itu mesti dari pembangunan lahiriah dan pembangunan rohaniah. Tapi kalau sudut pandangan Barat, hanya tamadun itu hanya untuk pembangunan
lahiriah sahaja. Jadi ini menyebabkan kita nampak perbezaan. Oh, ya. Ya. Okey, itu okey bagaimana untuk kita ingat. Okey, baik. Boleh debate dengan orang pasal fakta sejarah ke cikgu? Boleh debate. Tetapi jangan cari siapa betul, siapa salah. No. Dalam sejarah, tidak ada yang betul, tidak ada yang salah. Tak ada pihak yang betul, tidak ada pihak yang salah. Sebab, okey, semua fakta itu boleh diterima. Okey, mengikut keadaan. Contoh. Okey, macam sekarang ni, kita semua ni. Okey, kita semua ni jadi sejarah ni. Okey, kita semua ni jadi sejarah Baik. Okey, kalau tanya cikgu, kalau ada orang tanya cikgu, macam mana kelas online Oh, kelas online saya bagus. Okey, ada pelajar lebih kurang 25 orang. Okey, dan juga mereka semua mendengar dengan baik dalam kelas saya. Okey, itu pandangan cikgu. Kemudian orang tu tanya pula kepada Aini Zahra, macam mana kelas online geografi bosan kan, cikgu banyak cakap. Kadang-kadang tak faham. Okey, itu Aini. Kemudian ada orang tanya pula Alisha Farhana. Okey, macam mana kelas online sejarah geografi Okeylah. Susulah, okeylah juga. Kan? Kadang-kadang faham, kadang-kadang tak faham. Okey, itu Alisha Farhana. Kemudian tanya pula kepada Lavinesh. Tanya Lavinesh, okey, bagaimana kelas sejarah geografi? Faham? Okey cikgu, faham. Okey, faham. Okey. Baik. Jadi, bila kita kumpulkan semua maklumat ini kan, kita tanya, mana satu yang betul ni? Mana satu yang betul? Ada yang kata tak faham, ada yang kata faham, ada yang kata sikit-sikit faham. So sebenarnya, mana satu yang betul? Semua betul. Semua betul. Dan mana satu yang kita nak ambil? Kita boleh ambil semua. Sebab sudut pandangan berbeza-beza. Okey, iaitu cikgu bercakap daripada sudut kapasiti cikgu yang mengajar. Kemudian kalau tanya kepada Lavinesh, mungkin Lavinesh, okey, dia faham sebab apa? Dia complete dengan headphone dan sebagainya. Kalau tanya Aini Zahra, mungkin dia kurang faham sebab apa? Mikrofon dia ataupun earphone dia tak jelas. Kadang-kadang dengar, kadang-kadang tak dengar. Nampak tak? Kalau katakan tanya Alisha Farhana, dia kata, okey. Jadi, inilah yang dimaksudkan dengan, okey, fakta-fakta ni semuanya betul. Okey, cuma perbezaan orang menyebabkan perbezaan fakta. Boleh faham? Maknanya, debate boleh, okey, tetapi jangan cari siapa betul, siapa salah. Ya, perbezaan pandangan je. So, terimalah perbezaan pandangan semua orang. So, tak perlu bergaduh. Oh, aku betul, kau salah. Oh, tak. Kau yang salah, aku yang betul. Tak ada. Dia tak ada yang itu kan. Kena terima semuanya. Dan hormati perbezaan pandangan. Hormati perbezaan pandangan. Macam cikgu lah baru-baru ni. Ada orang kata cikgu handsome. Ada orang kata cikgu tak handsome. So, kita kena terima perbezaan pandangan. Contoh. Cikgu. Ya. Satu soalan lagi. Kalau cikgu boleh jawab. Cikgu, kalau setiap kelas recording, saya selalu nampak cikgu pakai wig kan? Pakai apa? Cikgu pakai wig ke filter? Wig ke filter? Apa dia? Yang mana satu? Sebab hari tu ada satu recording tu rambut cikgu lain. Oh, ya ke? So, kamu rasa ini wig ke? Macam mana? Okey. Siapa rasa ini wig? Siapa rasa ini? Kita lihat. Okey, 4.3 ciri-ciri tamadun awal dunia. Baik. Tamadun awal dunia ni ada ciri-ciri. Maknanya ada sifat-sifat. Apakah sifat dia? Sifat tamadun awal. Ingat ciri-ciri itu maksudnya sifat. Contohnya macam apa tahu? Contohnya macam, apakah ciri-ciri Amin? Oh, Amin. Ciri-ciri saya ialah Amin. saya selalu banyak cakap, saya selalu pakai filter, saya selalu buat TikTok, saya selalu buat Insta, saya selalu itu je lah. Okey. Masalahnya Amin, kami tak suruh pun kamu cakap. Biar cikgu yang cakap. Kamu tak boleh bagi tahu ciri-ciri kamu. Okey, kamu tak boleh. Orang lain yang kena beritahu ciri-ciri kamu. Kenapa? Sebab macam piramid.
Apakah ciri-ciri piramid? Takkan piramid tu cakap, oh aku ni okey, bentuk piramid segitiga. Aku dibuat daripada batu. Piramid tu tak cerita. Orang lain yang buat kajian. Oh, ciri-ciri dia okey, bentuk segitiga. Ada macam tu. So Amin kau diam je. Bila cikgu cakap, apakah ciri-ciri Amin? Amin tu memang pandai bercakap. Kemudian pipinya tebal. Kemudian kepala dia bulat. Dan Kepala juga saya petak cikgu. janganlah kamu cakap. Orang lain yang pandang kamu bulat. Kamu yang cakap petak kenapa? Baik. Dia pendek ke cikgu? Dia pendek tapi dia tak pendek. Dia tinggi. Dia tinggi dan dia berat. Macam mana cikgu tahu? Macam mana cikgu tahu? Sebab tak pernah lagi orang tanya, berapa rendah engkau ya? Tak ada. Orang akan tanya, berapa tinggi engkau ya? Betul tak? Ya. Bermakna semua orang tinggi. Tak ada orang rendah. Itu satu. Cikgu. Ya. Cikgu biar betul cikgu. Apa yang betul? Tak ada semua orang rendah. Tak ada. Ada je. Tak ada. Ada. Kamu saya rendah. Sebab dia rendah daripada kamu. Kalau dia pula, dia berdiri, dia kata, tak, aku tinggi. Tinggi daripada mana? Aku lebih tinggi daripada adik aku. You see? Jadi, semua orang tinggi. Tak ada pun yang rendah sebenarnya. Tak faham. Yelah, kamu cakap dia rendah sebab kamu lebih tinggi daripada dia. Betul tak? Dia pula, dia kata dia tinggi. Sebab apa? Dia lagi tinggi daripada adik dia. Betul? Maknanya semua orang tinggi. Mana ada yang rendah? Betul? Tapi tak faham juga. Tak faham juga. Itulah kau. Kena fikir secara terbuka. Kalau adik dia lagi tinggi, kalau adik dia lagi tinggi, maknanya dia tu, maknanya kurang tinggi. Kurang tinggi. Dia. Ingat, cikgu ajar kamu semua untuk fikir luar kotak. Takkanlah kita nak fikir dalam buku teks dia. Ikut cikgu. Fikir luar kotak. Okay. Yes. Right. Ciri-ciri tamadun awal dunia. Tamadun awal dunia lahir. Ingat semua tamadun awal dunia. Betul, think out of the box. Tamadun awal dunia lahir di lembah sungai. Baik, apa itu lembah sungai? Ini cikgu kena bagi tahu. Okey, kadang-kadang ni kita sebut dia, lembah sungai, lembah sungai. Okey, lembah sungai itu apa sebenarnya? Ramai yang tak tahu lembah sungai itu apa. Baik, lembah sungai itu macam ni. Okey, kalau kawasan tu ada bukit bukau, cikgu lukis ada bukit bukau, kemudian ada anak sungai yang mengalir. Okey, anak sungai mengalir. Okey, kemudian sampailah dia masuk ke laut. Okey, masuk ke laut. Macam ni kan. So kita kata yang ini adalah yang ini laut. Okey, yang ini laut. So kemudian yang ini sungai. Yang ini sungai sungai. So kawasan yang lembah sungai ialah di sini. Okey, di sini dipanggil lembah sungai. Kawasan tepi-tepi sungai itu dipanggil lembah. Kenapa dipanggil lembah? Memang dalam bahasa Melayu, kawasan tepi ini dipanggil lembah. Ini dipanggil lembah. Okey, lembah. Kawasan di kiri dan kanan sungai itu dipanggil lembah. Sekarang ada lagi dia cikgu? Ada. Dan salah satunya yang kita tinggal sekarang ni, iaitu lembah apa? Okey, perasan tak ada satu tempat di Malaysia ni, sebenarnya kalau kamu tengok kat mana cikgu? Okey, kat sini. Okey, cikgu tunjuk iaitu kat sini, Kuala Lumpur. Kemudian dekat sini ada Petaling Jaya. Okey. Kemudian juga di sini ada Subang Jaya. Kemudian ada apa? Subang Jaya. Kemudian di sini ada Shah Alam. Shah Alam. Kemudian di sini ada Klang. Klang. Dan akhir sekali barulah masuk ke Pelabuhan Klang. Dan masuk ke laut. So kawasan ini satu lembah.
Ini semua ni satu lembah. Ini semua satu lembah. Dan lembah ini dipanggil apa cikgu? Inilah dipanggil Lembah Klang. Tempat inilah dipanggil Lembah Klang. Dan Lembah Klang inilah adalah lembah yang paling maju di Malaysia. Kawasan ini paling maju di Malaysia. Maknanya kawasan daripada KL, Petaling Jaya, Subang Jaya, Shah Alam, Kelang, Pelabuhan, inilah kawasan yang paling maju di Malaysia. Dipanggil Lembah Klang. Ya, betul. Kerana apa? Kerana di sinilah apabila ada produk-produk terbaru, dia akan perkenalkan di kawasan ini dulu. Contohnya apa? Telefon bimbit, smartphone mula-mula digunakan di mana? Di kawasan ini. Kat tempat lain tak ada lagi. Kawasan ini dulu dapat. Kemudian yang kedua iaitu Astro. Kalau Astro tu, rumah kamu ada Astro kan? Dia orang pasang kat mana? Lembah Kelang dulu. Kawasan lain tak ada lagi. Kawasan ni dulu dipasang Astro. Phone Nokia dan sebagainya. Semuanya bermula di kawasan Lembah Kelang. Iaitu daripada KL, Kuala Lumpur sampailah ke Pelabuhan Kelang. Kenapa di kawasan lembah ni cikgu? Sebab kawasan ni paling maju dan kawasan ni ramai orang tinggal di sini. Ya, iPhone juga kat sini. iPhone juga kat sini apa semua. Jadi kesimpulannya, apa itu lembah? Lembah ialah kawasan di kiri dan kanan sungai. Kalau Lembah Kelang ni cikgu, maknanya Lembah Kelang ni adalah di kiri dan kanan Sungai Kelang. So yang mengalir ni adalah Sungai Kelang. Sebab itu dipanggil Lembah Kelang. Sebab itu adalah Sungai Kelang. Okey. Boleh faham? Okey, perkataan lembah tu Perkataan lembah tu dulu. Cikgu kalau ajar perkataan-perkataan yang kamu tak pernah dengar, cikgu nak explain supaya kamu boleh imagine. Oh, Lembah Kelang. Oh, lembah sungai. Oh, boleh imagine kenapa orang datang kat situ. Sebab dia lembah. So lembahnya apa? Kiri kanan sungai yang dikelilingi pokok. Okay. Bukan, dia mesti kiri kanan sungai. Kenapa kiri kanan sungai cikgu? Sebab di kiri kanan sungai ni akan menjadi tanah yang subur. Tanah tu subur untuk bercucuk tanam. So, bila tanah tu subur untuk bercucuk tanam, ramai orang akan tinggal di kawasan itu. Ya, sungai tu kat tengah. Betul. Sungai tu kat tengah. Di kiri dan kanan. Di kiri dan kanan sungai. Itu dipanggil lembah sungai. Boleh faham Boleh. Right, good. So, tamadun awal dunia, seperti tamadun-tamadun Mesopotamia apa semua tu kan, Mesir Purba, semuanya lahir di lembah sungai. Iaitu di lembah sungai, Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. Kemudian Sungai Nil, Sungai Indus, Sungai Wanghe. Jadi kita dapat berbagai ciri-ciri tamadun awal dunia. Dan antaranya, apakah ciri-ciri sifat-sifat tamadun awal dunia? Sungai di antara pokok-pokok? Bukan. Sungai tak semestinya di antara pokok. Sungai biasanya di antara tanah dengan tanah. Kiri dengan kanan kawasan. Yes. Baik. Kita tengok ciri-ciri tamadun. Ciri-ciri tamadun awal dunia ada 9. Wow, banyaknya cikgu. Nak kena ingat semua ke? Okey. Kalau boleh ingat semua. Kalau tak boleh, ambil beberapa ciri sahaja. Itu cikgu syorkan. Ambil beberapa ciri sahaja. Baik, tak apa. Kita belajar dulu. Okey, dan mana yang kamu ingat, itu yang lebih baik. Nak save ambil semua. Okey, baik. Tapi jangan risau. Jangan risau. Cikgu akan bagi tahu. Okey, cikgu akan bagi tahu. Baik. Kita tengok yang pertama. Okey. Ciri-ciri tamadun awal dunia. Pertama, aktiviti utama mereka adalah pertanian dan perdagangan. Maknanya orang dulu-dulu, empat tamadun ini semua melakukan perkara yang sama, iaitu mereka bertani dan berdagang.
Dia menjual juga ke? Ya, dia menjual juga, dia berniaga. Berniaga barang-barang tani. Cuba tengok ni. Nampak ni. Kegiatan perdagangan. Ilustrasi menunjukkan kegiatan perdagangan pada zaman Mesir Purba. Okey, nampak tak di sini? Okey, orang ni jual, okey, dengan satu benda dengan orang lain. Ni orang ni, budak ni bawa itik untuk apa? Untuk dijual, untuk dapatkan gandum. Okey. Ya, bukan sistem, kegiatan. Kegiatan ekonomi. Dia tak pakai duit, dia tukar barang. Dia tukar barang. Ingat pertanian dan perdagangan adalah kegiatan ekonomi. So mungkin ramai yang bertanya, cikgu, kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan ekonomi ialah aktiviti-aktiviti yang boleh mendatangkan hasil, yang boleh mendatangkan income. So pertanian dapat tak income? Dapat bila kamu jual dan dapat duit. Perdagangan dapat duit. Kemudian perindustrian dapat duit, kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi lah semua aktiviti manusia untuk mendapatkan hasilnya. So itu dipanggil kegiatan ekonomi. Termasuk pertanian, termasuk perdagangan. Okey, boleh faham Bagus. Baik. So inilah dia kegiatan perdagangan. So kalau kita lihat di sini orang-orang dulu berniaga, nampak tak? Yang ini ada bawa itik, yang ini ada bawa lembu. Kemudian juga yang ini ada bawa monyet. Yang ini ambil buah-buahan di pokok. Kemudian ada juga orang yang bermain alat muzik dan sebagainya. Kemudian ada yang bawa jerami ataupun bawa gandum. Yang ini ada yang bercucuk tanam. Ini semua adalah aktiviti kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi. So, kegiatan itu ekonomi utama pada tamadun awal dunia ialah pertanian dan juga perdagangan. Dan mereka juga telah buat apa? Mereka telah mencipta pelbagai peralatan. Mereka membina saliran. Mereka mencipta kincir angin. Kincir angin tu windmill yang pusing tu windmill. Dan pembinaan teres di tanah tinggi telah menggalakkan kegiatan pertanian. Alat muzik dia lebih kepada yang tepuk dan juga yang tiup. Alat muzik dia yang tepuk dan juga yang tiup. So apabila tiup dan perkembangan ini seterusnya telah mewujudkan kegiatan perdagangan. So pertama, perdagangan kalau kita lihat iaitu perdagangan tempatan, iaitu masyarakat yang tinggal di kota akan mendapatkan makanan dan barangan pertanian dengan menukarkan barangan kraftangan dan perkhidmatan, termasuklah kegiatan keagamaan. Baik, itu perdagangan tempatan. Maknanya masyarakat yang tinggal di kota, diorang akan berniaga sesama mereka. Baik. Kemudian yang kedua, perdagangan jarak jauh, di mana masyarakat daripada kawasan tamadun yang berbeza bertukar-tukar barangan dengan penduduk yang mempunyai bahan mentah seperti logam, emas dan besi. Dan contohnya perdagangan antara masyarakat Sumer dengan Mesir, iaitu Sumeria dengan Mesir, dan juga perdagangan antara masyarakat Sumer dengan Mohenjo-daro. Sumer tu Mesopotamia, Mesir tu Mesir lah. Kemudian Mohenjo-daro adalah tamadun Indus. Jadi inilah dia. Cikgu, zaman tu ada bank ke? Tak ada. Zaman tu mereka hanya tukar-tukar barang, bertukar-tukar barang, kemudian diorang gunakan barang tu lah. So dia tak ada bank, diorang tak pakai duit. Diorang pakai tukar barang. Jadi ciri pertama ialah pertanian dan perdagangan. Pertanian dan perdagangan. Kemudian tukar rumah, tukar barang. Contohnya macam ni kan. 3 ekor itik mungkin ditukarkan dengan
dengan satu pikul okey gandum. Mungkin 3 ataupun 2 ekor lembu ini okey ditukarkan dengan mungkin 2 guni ataupun 2 pikul gandum. So dia tukar-tukar. Bertukar barang. Okey, so perdagangan dulu bertukar-tukar barang. Macam korang sekarang lah. Dengan kawan kamu. Aku ada phone lama tau. iPhone 6. Nak tak tukar dengan kau? Kau ada apa? Aku ada Samsung Galaxy S yang lama punya. Iaitu S8. Kita tukar-tukar nak? Okey. So kamu pun bertukar dengan kawan kamu. Okey, bertukar dengan kawan kamu. So itu juga sebenarnya dipanggil perdagangan. Iaitu perdagangan tukar barang. Boleh. Itu dipanggil tukar barang. Barang mahal dia tukar tu. Itulah. Okey. Contoh macam kamu ada iPhone lama. Okey, kemudian kamu nak beli alat muzik seperti keyboard. Kamu jumpa kawan kamu, kau ada keyboard jom tukar nak dengan aku. Aku bagi kau iPhone, engkau bagi aku keyboard. Kau tak pakai keyboard tu kan? Tak. Okeylah. So tukar barang. So itu juga dipanggil trading. Yes, Alisha Farhana. Itu dipanggil trading. Dan itu dipanggil perdagangan. Perdagangan is trading. Perdagangan is trading. Kalau dia tak nak bagi cikgu, kalau dia tak nak bagi maksudnya okey, dia tidak jadi trading. So barang itu okey kamu kena peganglah. Maknanya kamu ingat perdagangan perlu tukar serentak. Perlu tukar serentak. Contohnya kamu ada iPhone, dia ada keyboard. Okey, mana keyboard kau? Ni. Ini iPhone aku. Okey, jom kita check. Nah, kau pegang iPhone aku, ni keyboard kau. Okey, test masing-masing. Okey. Okey, keyboard ni bunyi. Yang dia pula kalau kamu onkan phone tu. Boleh pakai lagi. Bunyi. Pun boleh. Okey? Setuju? Okey, setuju. So, kita tukar. Kau ambil lah phone tu. Aku ambil keyboard. So, dia kena serentak. Dia kena at the same time. Jadi, itulah perdagangan zaman dahulu. Dia kena serentak at the same time dan both agree dengan barang yang ditukarkan tu. Baru dipanggil perdagangan. Tapi kau ada okey. Apa jadi kalau tak serentak? Kalau tak serentak, dia tidak berlaku transaksi tu. Dia tidak dipanggil perdagangan. Okey. Contoh macam kamu nak tukar keyboard. Kamu tunggulah kawan kamu. Kemudian dia datang kan. Okey, aku nak tukar ni barang. Mana keyboard kau? Alah, aku lupalah nak bawa. Lupa nak bawa. Tak bolehlah aku bagi phone aku. Aku simpan dululah. Tunggu lain kali kau bawa keyboard kau. Nampak tak? Jadi perlu ada serentak. Okey. Baik. So, bermakna cikgu nak ceritakan okey, ciri yang pertama ialah pertanian dan perdagangan. Ya, takut dia menipu, betul. Baik. Ciri yang kedua. Tamadun awal dunia dulu. Okey, ada sistem pemerintahan. Dan kerajaan-kerajaan ini telah dibentuk untuk mengurus pemerintahan kota yang berkembang pesat kesan daripada pembentukan bandar. Pada peringkat awal, pemerintahan negara kota diketuai oleh pendeta. Tetapi kemudiannya raja mengambil alih peranan sebagai pemerintah. Raja telah dibantu oleh pegawai. Ingat raja sentiasa dibantu oleh pegawai daripada golongan bangsawan dan golongan pendeta yang memerintah negara kota. Cikgu. Ya. Pesat dengan pendeta tu apa maksud dia? Okey, baik, bagus. Berkembang pesat. Pesat ni maknanya berkembang maju. Cikgu tahu ramai kat sini ada masalah bahasa Malaysia kan. Kalau mana-mana perkataan yang tak faham, boleh tanya terus. Baik. Sebab cikgu pun dulu pun adalah bekas guru bahasa Malaysia. Cikgu pernah mengajar. Banyak kali lah, lama juga lah. Mengajar VM. So cikgu tahu. Baik. Pesat tu maksudnya maju. Baik. Maju Pendeta tu apa? Baik. Pendeta itu sebenarnya adalah okay, kita boleh kat sini Pendeta tu adalah golongan golongan agama. Itu pendeta.
Kadang-kadang dipanggil seperti Sami. Kadang-kadang dipanggil seperti kita kata Sami, kemudian juga biasanya dipanggil Sami lah, golongan agama. Pendeta. Pendeta ni kadang-kadang agama Buddha pun ada, agama Hindu pun ada. Okay. Jadi dipanggil pendeta. Dan kadang-kadang ada juga yang tidak beragama. Cuma dia lebih pandai dari sudut kerohanian. Jadi sebab itu dipanggil pendeta. Pendeta itu biasanya orang-orang yang macam selalu bagi nasihat, kemudian pakaian dia macam pakaian pendeta-pendeta, pakaian orang-orang lama kan. Okay, dia kata apa? Oh, tak baik macam tu. Kan? Tidak baik macam tu. Kamu sepatutnya kena menghormati orang lain. Ya. Jadi orang cakap, oh wahai pendeta, adakah kamu tahu tentang ilmu itu? Aku tahu apa yang kau nak tanya. Contoh, aku tahu apa yang kau nak tanya. Well, janganlah melakukan perkara itu. Ya. So, pendeta ni adalah golongan-golongan agama ni lah. So, pada peringkat awal, tamadun ni, tamadun ini, biasanya diketuai oleh golongan-golongan agama ni. So, sebab apa tahu? Sebab semua orang akan jumpa dia. Ahli masyarakat akan jumpa dia. Wahai tuan pendeta, saya ni menghadapi masalah pendeta, iaitu saya punya tanaman tu tak jadilah. Asyik pokok mati je. Kemudian pendeta akan kata apa? Oh, kamu ni kurang bersyukur. Cuba kamu potong sedikit dan sedekahkan kepada orang lain. Mungkin nanti pokok-pokok itu akan tumbuh subur. Oh, baik tuan pendeta, baik. You see? Dia macam ustaz lah, tapi dia lebih kepada pengetahuan dia lebih banyak. Golongan pendeta ni, okey, pengetahuan dia lebih banyak dan dia tak ada ketua lagi atas. Tak ada ketua yang atas lagi. Dia kebanyakannya berkaitan dengan agama lah. Itu pendeta. Kita kata sebagai golongan-golongan agama. Okey. Tetapi itu pada peringkat awal. Selepas itu raja mengambil alih peranan sebagai pemerintah. Mungkin ramai yang bertanya, macam mana boleh wujud raja cikgu pada peringkat awalnya? Baik, raja ni biasanya wujud apabila orang lain yang iktiraf dia. Okay. Orang lain yang iktiraf dia. Contohnya apa? Okey, katakan dalam ramai-ramai ni kan. Katakan dalam ramai-ramai ni, okey, kita ada live Nash, kita ada semua ni kan. Kemudian semua orang kata apa? Oh, kita perlukan seorang ketua ni. Dalam kelas ini kita perlukan seorang ketua. Kemudian semua sepakat. Oh, kita nak melantik lah. Nak melantik siapa? Kita nak melantik Zarfan Shah jadi ketua. Jadi ketua. Jadi Zarfan Shah kata, betul ni saya jadi ketua korang semua. Betul, kami percaya dengan Zarfan Shah. So Zarfan Shah pun jadi ketua. Okey. Okay. Kalau ada yang bantah pun, kalau setakat 1-2 orang yang bantah, tapi ramai yang menyokong, maka Zarfan Shah akan tetap menjadi ketua. Sebab majoriti sokong. Jadi Zarfan Shah pun jadi ketua. So bila Zarfan Shah jadi ketua, okey, kemudian dia memerintah dengan baik, apa semua, dia kawal kelas ni semua dengan baik. Tuk kemudian dia kahwin apa semua, kemudian dia dapat anak. Kemudian semua ahli masyarakat dalam ni kata apa? Oh, Zarfan Shah ni dah nak mati dah ni. Dah sakit. Kita nak gantikan siapa? Nak jadi kita punya ketua. Oh, anak dia lah. Anak Zarfan Shah iaitu Amin. Anak Zarfan Shah iaitu Amin. Amin pula jadi ketua. Kan? Bila Amin jadi ketua, Amin kata apa? Okay, saya bukan sahaja ketua. Okay, pendeta-pendeta ni, golongan pendeta ni sebenarnya yang apa tahu? Okey, golongan pendeta kata apa? Wahai masyarakat semua, korang kena tahu, Amin ini bukan sahaja dia ketua. Dia telah dilahirkan dengan kuasa sakti dan juga pemikiran yang bijak. Dia adalah sebenarnya raja. Semua rakyat kata apa? Oh, so dia adalah king. Ya, golongan pendeta kata apa? Dia sebenarnya adalah king ataupun raja. Jadi semua orang ni kata apa?
Oh, raja. Okey, ampun tuanku. Okey, Amin kata, betul ke tuan pendeta? Betul tuanku. Kamulah raja sebenarnya. Okey, baik. So Amin isytiharkan. Okey, betullah Raja Amin. Okey, betullah Raja Amin. Saya tak buat macam tu, cikgu. Tak tanya, so tak tanya, kau diam je. Baik. Betullah Raja Amin. Rakyat semua kata, ampun tuanku. Ampun tuanku. Kemudian okey, kena yang tak puas hati. Contoh macam okey, contoh macam Iskandar Zulkarnain. Ya, aku tak sukalah sebenarnya Raja Amin tu. Kan. Kemudian Raja Amin apa Iskandar pun kata apa? Jom kita boycott Raja Amin tu nak. Raja Amin tu tak bagus. Boycott. Boycott apa? Boycott tu maknanya macam palau lah, Oh, palau. Okey, palau. Okey, jadi semua orang bila Amin kata Amin datang. Amin datang. Betul lah. Kenapa cikgu macam Dia cakap pinggang. Betul lah Raja Amin. Lepas tu semua rakyat kata apa? Semua kalau rakyat tak suka, semua kata apa? Amin. Bu, dia bukan kata daulat tuanku, dia kata macam Amin. hantu? Amin. Kenapa korang panggil semua Amin Korang kena panggil tuanku lah. Wahai rakyat, kan? Betul lah Raja Amin. Amin. Korang kenapa contoh macam tu lah. Jadi di situlah wujudnya raja. Kenapa ada raja? Kerana golongan pendeta yang isytiharkan Amin tu raja. Dan satu lagi, kerana golongan pendeta kata apa? Oh, raja ni ada kuasa sakti. Jangan kita lawan. Kalau kita lawan dia, okey, raja tu akan boleh ada kuasa magic. Ada kuasa sakti. Oh, kau nak lawannya. Hermes Kedemus. Habis. Jadi tikus. Siapa lagi nak menentang? Extremis Kelebibis. Nah, jadi kata. Kan? Jadi, itulah Raja Amin. Itu Raja Amin ya. Jadi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jangan jadikan Amin tu raja. Baik, seterusnya. Okey, bahaya betul Amin jadi raja ya. Bahaya. Baik. So, kenapa mesti ada ketua? Pendeta dan juga kenapa mesti ada golongan-golongan raja ni semua cikgu? Supaya ada ketua. Bila ada ketua, akan ada pemerintah yang menguruskannya. Dan ketua tak boleh buat seorang-seorang. Okey, contoh macam raja. Raja perlu dibantu oleh pegawai daripada golongan bangsawan. Kamu tahu tak golongan-golongan bangsawan ni? Tahu tak apa itu golongan bangsawan? Apa itu golongan bangsawan? Golongan bangsawan ini adalah pembesar-pembesar yang dilantik oleh raja. Contoh macam Amin tadi. Amin jadi raja. Amin jadi raja. Okey, Raja Amin. So sekarang Raja Amin dia nak memilih pembesar-pembesar dia. Okey, dia kata apa? Okey. Tu cakap ketiak. Okey. Baik. Amin memilih apa? Amin melantik Lavinesh jadi pembesar, uruskan bahagian kewangan. Okey. Kemudian Amin lantik Ishani Vikram, okey, sebagai bahagian pentadbiran negara. Kemudian lantik Iskandar Zulkarnain sebagai pemerintah di kawasan laut, pengurus di kawasan laut. Zarfan Shah dilantik untuk menguruskan pertanian. Jadi, Lavinesh, Ishani, Iskandar dan juga Zarfan tadi telah menjadi golongan bangsawan. Okey. Telah menjadi golongan bangsawan, iaitu golongan-golongan yang telah dilantik untuk membantu pentadbiran raja. Boleh faham? Itulah dia golongan bangsawan. Boleh kan? Boleh kan? Boleh. Baik, bagus. Baik, yang lain-lain boleh faham tak ni? Boleh cikgu, boleh faham. Boleh faham. Apa yang kau tak faham, Min? Kenapa saya yang jadi ketua? Kenapa kamu jadi ketua? Sebab
kami berharap sebenarnya. Okey, jap. Kenapa